terjadinya kemunduran dalam pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ini. Kemudian kita akan meninjau apakah faktor-faktor yang telah menyebabkan terjadinya kelemahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kemunduran pemerintahan melibatkan 8 orang khalifah. Ya, ada 8 orang dalam era kelemahan sehingga jadinya keruntuhan itu berlaku. Iaitulah Sulaiman bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 715 sehingga 717 Masehi. Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 717 sehingga 720 Masehi. Yazid bin Abdul Malik memerintah tahun 720 Masehi sehingga 724 Masehi. Hisham bin Abdul Malik memerintah tahun 724 Masehi sehingga 743 Masehi. Abdul Walid bin Yazid yang memerintah tahun 743 Masehi sehingga 744 Masehi. Yazid bin Al-Walid yang hanya memerintah pada tahun 744 Masehi. Ibrahim bin Sulaiman yang menyambung kepimpinannya juga hanya memerintah pada tahun yang berkenaan 744 Masehi. Dan akhirnya Marwan bin Muhammad yang memerintah pada tahun 744 sehingga 750 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 54 Hijrah. Dia menggantikan saudaranya Al-Walid sebagai khalifah. Hal ini berarti terjadi pengangkatan 2 putera mahkota oleh Abdul Malik. Sebelum Al-Walid meninggal dunia, dia pernah membuat gerakan untuk memecat saudaranya Sulaiman sebagai putera mahkota. Jadi terjadi perebutan kuasa pada masa itu. Dalam hal ini, Al-Walid meminta nasihat kepada para penasihat dan panglima-panglimanya, di mana sekurang-kurangnya ada 3 orang panglimanya yang sangat terkenal dalam sejarah, iaitulah Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ya, dia ini memang brutal betul. Memang seorang yang sangat ganas dan kejam. Yang kedua, Muhammad bin Qasim. Manakala yang ketiga, Qutaibah bin Muslim. Ya, ini nanti kita akan lihat sejarahnya. Mereka bertiga ni bersetuju dengan maksud yang berkenaan. Tetapi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala tidak menyetujui dan menentang cadangan ini. Lalu menyatakan kepada Al-Walid bahawasanya bai'ah dan sumpah setia kepadamu dan saudaramu Sulaiman adalah satu. Sama aja, kata Umar bin Abdul Aziz. Tidak dapat dibahagi-bahagikan. Jadi kalau khalifah sudah ada bai'ah, ada ketaatan di situ, mana mungkin dipecah dua kan, kata Umar bin Abdul Aziz. Sehingga nak dilangkah-langkah, dilompat pula ke pemimpinan tu. Kerana mendapat tentangan yang haibat, keinginan Al-Walid
tidak dapat terlaksana. Tetapi usaha Al-Walid untuk melangkahi putera mahkota dari saudaranya kepada anaknya membawa akibat yang buruk pada masa pemerintahan Sulaiman, di mana keadaan diliputi suasana kebencian dan pembunuhan. Dia tentulah apabila seseorang yang merasakan dia sudah qualified, dia layak untuk naik, tiba-tiba khalifah yang sedia ada tinggalkan dia, pergi ambil yang lain, tentulah akan merasakan suatu perkara. Jangankan khalifah ni, waktu-waktu macam ni dah diambang-ambang pilihan raya ni, ada dah mula berebut-rebut nak jadi calon apa semua. Sepatutnya si A tiba-tiba dipilih si B. Bagaimana tindakan A? Itu yang jadi lompat parti macam itulah. Jadi pada masa itu, zaman tu dia kalau marah aja bunuh, racun ke, upah orang ke, ada lah. Jadi bila naik yang dilantik, yang sepatutnya belum turn dia, tapi kerana hal-hal tadi itulah dilantik dia, maka dia memimpin tu pun tak aman dah. Kebencian dan pembunuhan berlaku di mana-mana. Al-Hajjaj wafat sebelum Al-Walid wafat, maka dia terlepas dari kebencian Sulaiman. Dia selamatlah kerana dia pun dia antara yang setuju tadi tu. Tetapi Muhammad bin Qasim dan Qutaibah bin Muslim telah dibunuh oleh Sulaiman. Demikian juga keluarga Al-Hajjaj, keluarga Muhammad Al-Qasim dan keluarga Qutaibah bin Muslim mendapat siksaan yang berat dari Khalifah Sulaiman. Dia bila dia dah ada kuasa, dia merasakan pengaruh dah kuat, dia ambil panglima ni dulu. Ya, kerana menurut ceritanya Qutaibah bin Muslim ini bukan sebarangan orang. Dia ni betul-betul kalau kita katanya anak didik. Dia turun tangan didikan sebagai panglima ni daripada Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Jadi dia punya brutal, dia punya tu memang dahsyat. Nama Qutaibah bin Muslim ni, Qutaibah bin Muslim bin Amru bin Al-Husin bin Rabi'ah ibnul Khalid. Dia merupakan pahlawan yang hebat. Dan dia ni lahir di Basrah, yakni di Iraq. Dia memang Iraq ini, kalau kita rajin baca sejarah, banyak pahlawan dari sana yang membebaskan Baitul Maqdis itu. Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi, ya, kabilah Kurdi, dan dia daripada Iraq. Kurdi ni dia tak macam tak ada negara, orang-orang Kurdi ni, tapi berani dia luar biasa. Negara dia bersempadan dengan Turki. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu dari situ, dia keturunan dia. Bagaimana dia mengalahkan tentera-tentera Kristian dalam peperangan salibnya. Qutaibah bin Muslim ini telah meluaskan empire kerajaan Islam pada zaman itu, sehingga menakluk Turkistan, Bukhara, Samarkand, dan sampai ke perbatasan wilayah negara Cina. Bahkan ada juga yang mencatatkan masuk dah ke negara Cina sebahagian, wilayah penaklukan itu. Maka gah dia, haibah dia, strategi dia dilihat oleh Khalifah Sulaiman boleh menggugat kerajaan dan kepimpinannya, maka tindakan diambil. Ini biasalah, sama je mana-mana kerajaan sampai hari kiamat. Di negara Mesir, bila Al-Sisi tengok Ikhwan ni boleh mengancam dia, dia bunuh semua. Harap dia macam tu. Kita hanya takat ISA je. Zaman dulu dia bunuh. Kalau di Mesir ni memanglah, Ikhwan ni memang dia orang cukup takut. Jadi nak menyebutnya bahawa itu terjadi ke atas dia.
Dan dia ni daripada kabilah Bani Bahla. Anaknya ada 2 orang, antaranya namanya Qattan dan Salam bin Qutaibah. Ya. Saya baca dalam riwayatnya, sewaktu dia dah dapat menakluk beberapa wilayah di Afghanistan, dia dipanggil balik. Ringkasnya macam kita kata dah banyak dah wilayah kamu takluk, bagilah tentera berehat dulu. Dan kamu tu balik dia ke pusat pemerintahan, istirahatlah. Adalah macam disiapkan tempat rehat dia. Tentulah dengan sanjungan, dengan kerakyatan yang luar biasa begitu. Kemudian dijemput untuk makan malam. Ya, ketika makan itulah katanya, rupa-rupanya dia telah dikepung, dia dibunuh dan semua yang bersama dia pun mati. Supaya tidak ada kesaksian ya dalam kes pembunuhan ke atas dia. Begitu juga dengan Muhammad Al-Qasim, ya, ataupun Muhammad bin Qasim. Dia ni daripada Bani Saqif. Dia Muhammad bin Qasim ni daripada Taif. Dan memang kita tahu sejarah Taif ni, Nabi pergi merata berdakwah, tak ada pecah kepala keluar darah kecuali di Taif tu lah. Di medan perang itu lainlah, dalam perang Uhud kan, patah gigi Nabi, mandi darah, itu di perang. Ini pergi berdakwah cara aman aja. Masuk negeri tu, lembah ni, kabilah tu, kabilah ni. Mana ada Nabi kena apa-apa? Kalau maki hamun apa, gitu je lah. Tapi kena ketul batu atas dahi ni sampai pecah darah di Taif. Itulah gambaran kerasnya orang-orang Taif, ya, Bani Saqif ini. Maka daripada situlah lahirnya apa yang disebut Muhammad bin Qasim ini. Dia inilah yang menakluk Kabul, Sind, Baluchistan. Ini di antara 3 wilayah besar, ya, yang jatuh di bawah takluk kerajaan dia. Sehingga daripada situlah berterusan sampai pula satu tahap diambil alih oleh kerajaan Mongol. Bila jatuh Baghdad dan Mongol sapu habis, bunuh India pun Mongol ambil, tegak pula kerajaan Islam Mongol di India. Itu ada dalam sejarahnya nanti. Lain halnya dengan Musa bin Nusair rahimahullahu ta'ala. Ini nama-nama yang hebat ni, pahlawan-pahlawan. Dalam perjalanan pulang dari Andalusia, kisah ini kita akan baca ke depan, ada tajuk dia, membawa hadiah-hadiah dan bingkisan-bingkisan untuk Khalifah Al-Walid yang sedang sakit. Sulaiman menulis surat kepada Musa agar memperlambatkan perjalanan dengan harapan Al-Walid wafat sebelum barang-barang itu sampai. Tetapi Musa menolak permintaan itu sehingga dia sampai di Damaskus sebelum Al-Walid wafat. Sebab itu Sulaiman menaruh dendam kepadanya. Setelah dia menjadi khalifah, maka Musa diseksa dan dimasukkannya dalam penjara dengan membayar denda yang besar. Dan Musa terpaksa meminta pertolongan daripada orang-orang Arab untuk membayar dendanya. Ini dalam beberapa kitab dia tulis tajuknya tragedi dendam. Itu yang berlaku. Jadi mengapa dia suruh Musa bin Nusair ni berhentilah dulu di mana-mana dan meninggal Al-Walid baru balik? Kenapa? Karena kalau sempat dia balik sebelum khalifah meninggal dan barang-barang yang banyak ni dia serahkan, nampaklah haibah dia. Dibimbangi pula nanti dia tunjuk, lepas aku mati kamu je naik. Nampak kehebatan kamu menakluk negara tu, wilayah ni. Begitu sekali banyak harta-harta ghanimah yang kamu bawa, begitu gini. Jadi pengaruh tu, itu yang cuba dihalang oleh Sulaiman. Tetapi Musa bin Nusair tidak mempedulikan, terus balik dan sampai di Syria, di wilayah Damaskus. Ya, dia sampai di sana daripada Andalusia. Maka dia serahkanlah barang-barang tu. Jadi dari segi
pengaruh-pengaruh dia tu menyebabkan semakin tinggi. Marahlah Sulaiman. Bila dia naik, dia ambil tindakan. Dipenjarakan, dikenakan compound. Penjara dah tentu dah dia orang seksa. Compound ni denda dia punya banyak sampai tak larang nak bayar. Terpaksa minta tolong daripada kabilah-kabilah Arab. Maka di kalangan kabilah Arab pula, tentunya ada penyokong kepada Musa bin Nusir ini. Bala tentera dia apa semua. Ini semua memberi kesan kepada dendam, sifat marah. Kalau kita sendiri jadi laskar dia masa itu, tentulah kita marah kan. Big boss kita, general kita, ditangkap, disumbat ke penjara, didenda, sampai kehilang maruah. Tapi depan khalifah kita tak cakap lah. Kan? Tapi bila senjata ada kat kita ni, kita masih dalam servis sebagai army, sebagai tentera, tentulah ke depan tu merupakan hari-hari yang ada peluang aja kita akan rebel, ya, akan berontak balik, balas akan penyiksaan ke atas big boss kita. Begitulah. Menyebabkan tindakan yang dibuat oleh khalifah ni memberi impak yang besar. Wujudnya suasana tidak aman di dalam pemerintahan yang dijalankannya. Tetapi menurut Imam As-Sayuti, Sulaiman adalah salah seorang dari khalifah Bani Umayyah yang terbaik. Ia berkata fasih dan lancar, mengutamakan keadilan, dan suka pergi berperang. Dia suka dengan jihad ni. Lebih dari itu, dia telah memulai pemerintahannya, menggerakkan rakyat beramai-ramai, melaksanakan solat pada waktunya. Diakhiri dengan menunjukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah sesudah daripadanya. Dia kumpulkan rakyat, dia keluarkan peraturan undang-undang hukuman. Siapa tak semayang, kena. Maka dia arahkan berjemaah. Menjadi keberkatan pula dari satu sudut. Sesudahnya dia melantik Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahan Sulaiman tidak lebih daripada 2 tahun. Dia adalah khalifah yang menyenangi makanan dan wanita. Ini di antara penyakit di istana lah dulu-dulu, ya. Makan minum apa sampai ialah mewah lah di istana. Kemudian dengan gundik, dayang-dayang. Dia perempuan-perempuan simpanan. Ini biasa. Pada masa pemerintahannya, diwarnai dengan serba kemewahan yang sangat berlebihan, sehingga berbagai perbuatan rendah menyebar dari istana sampai kepada para gubernurnya. Dia bermula daripada khalifah turun habis ke gubernur. Mereka memerintah dalam keadaan tidak berakhlak. Dia tidak menurut dah etika ataupun akhlak Islamiah sebagaimana yang sepatutnya. Dia jadi porak-poranda kepimpinan dan pemerintahan. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, An-nas ala dini mulukihim. Dia rakyat, yakni orang bawah ni diikut apa yang dibuat oleh orang atas. Oleh kerana khalifahnya berpoya-poya kaki perempuan, maka gubernur pun tengok macam tu ikut. Maka berlakulah kehancuran. Dan itu semua merupakan elemen-elemen ke arah keruntuhan kerajaan ini, ya. Kemudian mereka bermewah-mewah. Kemudian dia sakit selama seminggu dan menunjukkan anak pakciknya, Umar bin Abdul Aziz, sebagai khalifah penggantinya dalam surat piagam yang ditulisnya sebelum wafatnya. Dan dia wafat dalam kemewahan hidup. Dia saat kemuncak kekayaan, harta benda melimpah ruah. Dia beritahu wasiatnya, Umar bin Abdul Aziz ganti saya. Lepas Allah takdirkan dia meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz
adalah anak keturunan terkenal. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Pakciknya Abdul Malik, Khalifah yang agung. Isterinya Fatimah binti Abdul Malik, saudara Al-Walid. Dia dididik dan dibesarkan dalam suasana penuh kenikmatan dan kemakmuran hidup, dikelilingi kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi setelah dia angkat menjadi khalifah, dia hidup zuhud dan sederhana. Dia Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal lah peristiwa daripada Tok Wan dia, iaitulah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dikisahkan suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu duduk di dalam masjid Nabawi di Madinah. Dia menjadi khalifah dah masa tu. Sedang dia bersandar di Masjid Nabawi ni, tiba-tiba dia senyum. Sayyidina Umar ni, dia senyum, kemudian tu dia geleng-geleng kepala, macam seronok apa gitulah. Lalu dilihat oleh sahabat dan sahabat tanya, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa tiba-tiba sahaja kamu dalam keadaan begini? Tengok-tengok renung ke jauh, gelak-gelak lah. Kenapa?" Lalu Umar ibn Khattab menyatakan, "Demi Allah, akan lahir daripada keturunanku seorang pemimpin yang adil, namanya seperti nama aku, memerintah adil sebagaimana yang aku laksanakan. Cumanya dia tu ada parut di dahi dia. Dia kat dahi ni ada parut. Aku bila tengok parut tu yang aku gelak, aku senyum tu. Aku sendiri tak ada parut di sini, di dahi ni," kata Umar. Jadi masa itu, ini kita panggil kasyaf. Ya Allah Ta'ala buka hijab, Sayyidina Umar dah nampak. Umar ibn Khattab ini sahabat. Cicit dia tu Umar bin Abdul Aziz itu tabi'in, zaman selepas generasi sahabat. Nah, bayangkan berapa ratus tahun lagi dia nak lahir tu, Umar ibn Khattab telah menyebutkannya pada hari dia masih menjadi khalifah di Madinah. Ini kehebatan iman para sahabat. Dia dan bagaimana satu hari Abdul Aziz, ayah kepada Umar ni, pergi berniaga. Dia tinggalkanlah Umar dengan pembantunya, dan dia beritahu, "Jaga anak saya ni, didik dia Quran, hadis, cerita sahabat, syair Arab. Kemudian latih dia berperang, menunggang kuda, main tombak, segala apa semua." Makanya dilatihlah. Sehinggalah satu hari tergelincir daripada kuda. Dia jatuh, kepalanya terhempas. Dia di atas ketolan batu dan terkoyak. Lalu dijahit dan tinggallah parut. Saat ketika ayahnya Abdul Aziz balik, pengawal pembantu yang menjaga Umar ni tergeletar takut. Ialah anak khalifah, pergi elok balik berparut pula. Bila dia lihat ada parut, ayah dia Abdul Aziz tanya, "Ni kenapa dahi anak aku Umar ni?" Diceritakanlah dengan jujur oleh pembantunya. Lalu ayahnya menyatakan, "Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Aku tidak menyangka apa yang pernah disebutkan oleh Tok Wan dia dulu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya generasi itu jatuh pada generasi aku. Syukur Alhamdulillah." Lalu dia ceritakanlah peristiwa Sayyidina Umar tadi kepada pembantu dia. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni memang, kita maklum ya, bukan sebarangan. Dia jenis benih yang hebat. Dia benih yang sangat baik, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal,
Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa dalam setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seseorang yang akan membetulkan dalam setiap perkara agama bagi umat ini. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami mengira dan kami memerhatikan 100 tahun itu jatuh pada tahunnya dianya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini catatan Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i. Umar bin Abdul Aziz ini seorang yang saleh. Cuma dia hanya memerintah lebih kurang 30 bulan sahaja. Dia telah meninggalkan contoh tauladan yang hebat kepada umatnya. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai khalifah yang saleh, adil, dan sikapnya anti kekerasan. Dia melarang caci maki pada ahlul bait. Demikian hebatnya penghormatannya kepada dia, sehingga kelak kita akan melihat Daulah Abbasiyah, musuh kepada Daulah Umayyah, membongkar kuburan semua khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburannya. Kaum muslimin menyamakan kepimpinannya dengan datuknya, tuan dia, Umar Ibn Al-Khattab, baik dalam keadilan maupun dalam kezuhudannya. Nanti kita lihat bila tumbang kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah naik, maka terjadilah kita panggil balas dendam ke atas Bani Umayyah. Kerana memang ketika Bani Umayyah naik, mereka pun mencari orang-orang daripada keturunan Abbasiyah ini, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib ini. Ini mereka cari, mereka hukum, kerana takut pengaruh tu nanti menyebabkan kerajaan Bani Umayyah tu nanti tak bertahan lama. Maka ramai ditangkap, dibunuh, diseksa, dipenjara. Bila jatuh Bani Umayyah, maka Bani Abbasiyah naik. Mereka pula melakukan gerakan, penangkapan beramai-ramai, pembunuhan, penyiksaan, pemenjaraan, sampai ke tahap marahnya Bani Abbasiyah ini. Kawasan perkuburan khalifah-khalifah Bani Umayyah yang pernah memerintah dibongkar tu kuburnya. Tulang temulang tu diambil, ada yang sebut dibuang, macam-macam mereka buat balas dendam Arab ni. Kecuali satu je kubur mereka tak usik, iaitulah kubur Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Kerana keadilannya, kebaikan akhlaknya, manusia yang suka berdamai, dia tidak suka bersengketa. Hal itu tidak menghairankan, kerana pada masa pemerintahannya, yakni Umar bin Abdul Aziz, keadilan ditegakkan, peperangan dihentikan, kezaliman dimusnahkan, harta yang dirampas dikembalikan, diskusi-diskusi dan dakwah secara lemah lembut digalakkan, sehingga banyak negeri-negeri dengan kesedaran sendiri menyatakan untuk masuk Islam. Di atas sikap dia, dan dia sangat mencintai ilmu, sehingga dia membuat pengisytiharan. Barang siapa yang memahirkan diri dengan bahasa Arab, di antaranya dia buat di wilayah Afrika. Siapa yang memahirkan diri dengan bahasa Arab, rajin belajar bahasa Arab, hebat hasil pembelajarannya itu, maka diberikan wang daripada Baitul Mal sebagai kerahian atas dia, sebab dia boleh menguasai bahasa Arab. Sampai setara itulah dia buat. Dan dia naik aja, dia merampas semua harta-harta milik keluarga-keluarga khalifah yang sebelum.
Yang sebahagian besar adik-beradik dia juga, bukan orang lain. Kabilah dia juga, tapi dia menegakkan keadilan. Saya baca dalam sejarah ni ada rampas tanah-tanah yang ada di Mesir. Ya, di Mesir, kemudian di beberapa bahagian di wilayah Spanyol, Afrika. Mana-mana tanah yang gubernur-gubernur yang memerintah sebelum ni. Ambil, tunjuk atas pen ni. Okey, ni aku nak. Ni kata aku nak. Biasalah. Semua tu dia rampas dan dia serahkan balik kepada pemilik yang asal. Ini menjadikan rakyat sangat kasih kepada dia. Tetapi orang-orang yang terkena tindakan menjadi marah. Itu biasalah. Itu yang akhirnya kita melihat bagaimana dia telah syahid, diracun di akhir pemerintahannya. Pada masa dia sakit tu makin berat, pecah berita tu sampai ke Eropah. Vatikan tu dikatakan menghantar beberapa orang tabib, ya doktor-doktor yang sangat berkemahiran dan sangat pakar, hantar terus jumpa dia untuk ubat dia, sembuhkan dia daripada racun ni. Dia orang ada cara masa itu. Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyatakan tidak. Allah yang telah menentukan segala-galanya ke atas saya. Dan tidakkah sakit bagi seorang Muslim lagi mukmin itu merupakan kafarah, yakni denda bagi menghapuskan dosa-dosa dia, kata Umar. Terima kasihlah beritahu kepada padri kamu di Rom. Saya berterima kasih saja. Tak apalah. Itulah akhirnya dengan kehendak Allah, ya, dia meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz inilah satu hari ketika dia pulang ke rumah. Dia banyak kisah dia Umar ni. Dia pulang ke rumah, kemudian dia bagi salam. Kemudian anak-anak perempuan, dia ada ramai anak perempuan. Anak-anak perempuan dia semua tutup mulut macam ni, jawab salam tapi dalam keadaan tutup mulut. Lepas tu semua lari ke dapur, ke bilik. Jadi heran Umar bin Abdul Aziz, kenapa pula anak-anak aku macam ni hari ni? Dia panggil isteri dia yang sangat beriman. Lalu dia tanya oleh Umar bin Abdul Aziz, kenapa anak-anak saya jadi macam ni? Saya bagi salam, jawab, tapi tutup mulut, lari semua. Lalu isterinya menyatakan, demi Allah, wahai Umar, anak-anak kita telah beberapa hari hanya memakan bawang putih sahaja. Sudah tidak ada makanan untuk dimakan oleh mereka. Makanya bila kamu bagi salam, mereka nak jawab, mereka tutup mulut. Kerana takut, kan bawang putih tu kuat, ya, bau dia. Mereka takut berbau busuk tu tak sedap ke kamu tu. Tu mereka tutup mulut. Lepas tu mereka lari cepat. Takut terbau busuk tu, tak nak. Lalu pucat wajah Umar bin Abdul Aziz. Dia menangis. Lalu dia menegaskan dengan keras di hadapan isterinya, demi Allah, apakah kamu telah memastikan bawang putih yang dimakan oleh anak-anak kita itu benar-benar hak milik kita sekeluarga? Atau mungkinkah bawang putih itu ada di antaranya milik rakyatku? Aduhai celakalah engkau, wahai Umar. Sekiranya ada walaupun seulas sebiji bawang putih milik rakyat dimakan oleh anak-anakku. Lalu isterinya yang memahami dia menyatakan, demi Allah, wahai Umar, aku tahu dan aku faham bahawa memang bawang yang dimakan, ya, oleh anak kita adalah milik kita, bukannya milik rakyat. Barulah masa itu dia rasa tenang. Nah, pada masa dia menjadi anak kepada, ialah dia menjadi anak, dia kecil lagi lah. Kemana dia berjalan? Masa tu ayah dia dah jadi pembesar dah, Abdul Aziz tu. Kemana dia berjalan, dia antara unta yang dibawa ialah 2 ekor unta besar. Ini dalam riwayat. Satu unta tu penuh segala jenis makanan,
Satu lagi unta tu penuh syarat dengan segala jenis pakaian. Yang mahal-mahal, yang cantik-cantik, yang apa semua ni lah. Maka bila mereka musafir, berjalan pergi ke mana-mana, nak tukar pakaian tu dia, saya unta tu penuh, pilih baju mahal-mahal. Masa tu dia budak. Dan ikut riwayat dia dah dapat lebih 20,000 dinar emas sebulan. Masa dia duk budak-budak lagi tu, anak kepada pemimpin. Begitu. Tapi sebaik saja dia jadi khalifah, dia jatuh sakit. Kerana runsingnya memikirkan akhirat, dia akan ditanya. Dan langkah pertama dia buat, ialah merampas semua harta-harta yang diambil oleh khalifah gubernur sebelum, termasuk tanah. Termasuk isteri dia panggil, dia tanya, kamu dengan aku nak ke syurga ke neraka? Terus terang aja. Kata isterinya, tentulah ke syurga wahai Umar. Kalau begitu buka semua. Segala gelang, segala cincin, segala apa buka. Tiba-tiba isteri dia kata, gelang ni saya dapat daripada abang saudara saya yang jadi khalifah sebelum dia hadiah. Lalu Umar kata, adakah kamu telah dapat memastikan bahawa di dalam gelang yang kamu pakai itu memang tak ada hak orang lain? Isteri dia diam. Lalu dia ambil semua, dia masukkan ke dalam Baitul Mal. Sampai menurut satu riwayat, minyak atar dia, dia pun ada minyak atar yang mahal-mahal. Ialah dia bagi dek gubernur apa, kerana baik dia. Semua dia jual dan duit tu dimasukkan ke dalam Baitul Mal untuk beri kepada rakyat. Punya dia takut. Pernah anak perempuan dia datang. Dia beritahu anak dia main-main, kawan-kawan ramai. Jadi tengok anak-anak orang lain, pegawai-pegawai apa semua ni, dengan gelang emas, cincin dengan subang. Jadi anak perempuan tu teringin nak ke subang tu. Beritahulah kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar menyatakan, beritahu pada ayah, adakah kamu mau kamu berjalan merata-rata dengan kawan-kawan ni dalam keadaan api neraka tergantung di kedua telingamu? Lalu fahamlah anak dia. Begitu dia, kita panggil cautious, dia sangat berhati-hati. Takut. Syubhah, terambil itu. Takut yang tu. Itu kehebatan Umar bin Abdul Aziz. Di bidang ekonomi, dia menurunkan ta'rif berbagai cukai dan menghentikan pemungutan jizyah bagi mereka yang masuk Islam, sehingga penghasilan negara berkurang. Ketika gubernur mengeluh atas kebijaksanaannya itu, dia menegaskan bahawa Nabi SAW diutuskan untuk memberi petunjuk bagi manusia dan bukan untuk memungut cukai. Ini di antara tindakan drastik yang dia buat, menurunkan kadar cukai. Karena kalau kita lihat, kebanyakan gubernur-gubernur di wilayah-wilayah, dia bila mereka merintah, negara yang dapat ditawan, negeri yang dapat ditawan ni kaya raya. Maka menang dia, naik cukai. Dapat yang baru, naik cukai. Begitu. Dan sampai tahap terjadinya penyelewengan. Cukai yang diambil tu tak patah balik ke rakyat. Kalau RM100, 30 ke rakyat. 70 ni faraid. Pegawai tu, pegawai ni, gubernur sikit, bagilah. Satu pancake tu kerat-kerat. Jadi itu yang naik tinggi cukai tu sebab orang lain dah ambil. Ini bukan cerita sapu projek berapa bahagian. Itu bukan, ni cukai. Cukai tu pun mereka buat begitu. Ya. RM1 jadi RM3. Yang RM2 lagi, agih-agih. Saidina Umar Abdul Aziz turunkan pada tahap yang sebenar, sehingga para peniaga, rakyat berasa tenang. Dia kerana tidak terhimpit dengan kehidupan yang susah. Kemelaratan, kemiskinan dan kesulitan hidup telah dapat diatasi pada masa singkat pemerintahannya. Dia telah berhasil menjadikan rakyatnya menjadi kaya dan makmur, sehingga orang yang ingin mengeluarkan zakat terpaksa
ke hulu ke hilir mencari orang-orang yang patut menerimanya, tetapi tidak menemukannya, sehingga dia terpaksa pulang ke rumah membawa zakat yang hendak dibahagi-bahagikan. Itulah tahap Allah izin kemewahan, kekayaan harta yang berlaku pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga bahasanya yang ramai itu pengeluar zakat, bukan asnaf. Begitu. Asnaf tu macam dah tak ada dah. Seorang tu nak bayar zakat tu pusing pagi sampai ke pagi, tak jumpa orang. Alah balik bawa saja aja. Itu kerana masing-masing cukup. Nak bagi yang ni dia pula nak bagi zakat, ni pun nak keluar zakat. Tak ada orang. Itulah keberkatan. Ini yang Nabi sebut, Quran pun sebut. Dia bila memerintah ni dengan Islam, terjadilah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dia negeri yang aman, penuh keberkatan dan keampunan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bidang politik, dia melakukan dialog dengan kaum Khawarij sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan sebagaimana biasa mereka lakukan selama ini. Jadi masa-masa zaman Ali kita tahu bertemu dengan Muawiyah. Ali ada penyokong, Muawiyah pun ada penyokong. Dalam ramai penyokong tu ada pula berpandangan sampai ke bila lah nak berbalah Ali dan Muawiyah. Saya duk sokong Ali berlawan Muawiyah, Muawiyah duk sokong, ada penyokong dia lawan dengan Ali. Lebih baik saya tak payah dengan Muawiyah, tak payah berlawan dengan Ali. Yang dengan Saidina Ali pula, tak payahlah saya dengan Ali, jadi saya tak berlawan dengan Muawiyah. Baik ambil jalan tengah aja. Maka mana yang menyokong Saidina Ali keluar. Tapi tak tentang Ali, tak tentang Muawiyah, tak. Mana yang menyokong Muawiyah pun sebagai besar keluar juga. Mereka ni lah bersatu. Itulah membentuk kumpulan Khawarij. Ya, asalnya tu macam tak nak terlibat konflik lah. Tapi akhirnya mereka ni makin ramai. Kemudian tengok, kita ni besar kumpulan ni, ada kekuatan ni. Mula membentuk satu pasukan pula. Akhirnya mereka ni ada fiqh cara mereka sendiri, ada pandangan tauhid, ilmu kalam cara dia sendiri, ada pandangan dia tentang Hasan Husain dia masing-masing. Dia dah ulama-ulama dia pula nak lawan ahli sunnah, nak lawan yang tu, dia keluar pandangan dia. Benda yang tak kafir dia kata kafir mula. Maka akhirnya Khawarij ni dia jadi syadid, ya? Satu kumpulan yang sangat keras menentang setiap kerajaan yang wujud. Dia ni tidak membina kerajaan, kita akan tengok nanti. Dia tak buat kerajaan Khawarij. Mana ada kerajaan Khawarij? Sebab dia tak ada siapa yang qualified untuk memimpin dari kalangan dia. Tapi dia jenis syadid, keras, dia nak menentang aja. Makanya setiap khalifah naik memang teruk kena penentangan. Dan mereka ramai, puluh ribu jumlah dia. Dia dah membentuk pasukan tentera dia, intelijen dia, kutip maklumat, segala apa semua lengkap. Tapi bila Umar bin Abdul Aziz naik, dia berjaya calm down ni, dia slow motion kan gerakan puak-puak ni. Dia adakannya perjanjian damai, menyebabkan Khawarij pun berasa senang kerana mereka tidak pernah rasa dizalimi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Ali yang selama ini dikutuk dalam khutbah Jumaat telah diperintahkan untuk dihentikan. Oleh kerana ada puak-puak Syiah yang tak puas hati begitu begini, kumpulan tertentu yang marah pada Saidina Ali. Diorang ni pun alim-alim juga. Bila berkhutbah, bila membuat ucapan, bukan khutbah Jumaat aja. Bila buat ucapan-ucapan dalam perhimpunan pun semua, Saidina Ali menjadi sasaran, dikutuknya. Maka Umar bin Abdul Aziz menghentikan ini. Dia jangan dikutuk sahabat-sahabat, tak boleh. Ya, makanya dia berjaya itu sehingga mendapat simpati daripada orang-orang Syiah. Dia puak-puak Syiah boleh bersetuju dengan dia. Umar
mensejajarkan antara bangsa Arab dan bukan Arab. Sebagaimana dalam Islam, sehingga tidak ada lagi istilah mawali dalam pemerintahannya yang selama ini meresahkan orang Islam, bukan Arab, kerana dia anak tirikan dalam pemerintahan. Ya, di sana ada istilah pada zaman itu. Sekarang pun boleh pakai lagi tu. Dia panggil mawali. Mawali ni siapa dia? Iaitulah orang-orang yang bukan Arab masuk Islam. Mereka seperti antaranya orang Rom, orang Parsi, Mesir. Mesir ni kalangan Badui-Badui ni. Kemudian orang-orang Turki. Jadi bila mereka ni masuk Islam, mereka bukan Arab. Masuk Islam, mereka tu dikenali sebagai mawali. Ya. Di mana mereka ni macam nak cakap ya, macam dalam masyarakat tu, dia orang ni macam second class lah. Mereka ditekan, ditindas, diutamakan kabilah-kabilah dari Bani Umayyah aja. Masa itu. Jadi kalau misalnya contoh mudah lah, nak ambil lesen niaga, kalau tengok ni mawali tak dapat lesen. Dia kalau peluang-peluang projek-projek tak dapat, disekat semua. Gitu. Semangat asabiyah itu kuat pada masa itu. Jadi orang-orang di kalangan mawali ni, mereka ni ramai. Mereka hidup dalam negara yang luas, yang diperintah oleh Bani Umayyah di seluruh dunia. Mereka ada di mana-mana. Jadi tekanan-tekanan yang dibuat oleh kerajaan atau khalifah-khalifah, gubernur-gubernur Bani Umayyah di wilayah-wilayah yang ramai mawali ini menyebabkan mereka datang dendam, datang marah. Ini berlaku secara keturunan. Kerana memang Bani Umayyah lebih kurang 130 tahun juga memerintah. Jadi mati ayahnya wasiat ke anak, ingat, kita ni keturunan mawali. Mereka ni duk lanyak kita dendam, kita mesti kita balas. Jadi pemerintahan itu zaman-zaman nak jatuh tu, pemerintahan tu dah jadi kucak kacil lah, tidak aman. Ada-ada je pemberontakan, dia rancangan-rancangan sulit, walaupun gagal, tapi membunga, makin besar begitu. Sehingga sampai tahapnya tumbanglah kerajaan Bani Umayyah. Ini juga gerakan-gerakan besar nanti kita lihat, dibuat oleh orang-orang mawali ini. Mereka dizalimi. Macam Fir'aun merintah Mesir tu. Kalau di kalangan orang Bani Israel tu dapatlah kehebatan. Tapi kalau Qibti, itu yang dikerahnya. Potong batu, kerat batu, buat piramid apa semua. Ia jadi aggression, ya, penekanan, penindasan berlaku. Tapi bila Umar bin Abdul Aziz naik, dia tak buat begitu. Dia pegang pada konsep inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisiku ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka Umar bin Aziz tidak meneruskan penekanan penindasan tak. Menyebabkan mereka sukalah. Itu pemerintahan itu terjadi keamanan, keadilan, ya, tidak wujud dah dendam, kesumat dan seumpamanya. Namun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala begitu pendek. Hanya 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan tak sempat lah. Satu penggal nak pilihan raya akan datang pula, tak dan. 2 tahun setengah, 2 tahun 5 bulan habis. Tetapi kalangan Bani Umayyah merasakan beratnya tekanan Khalifah Umar kepada mereka. Sebab Umar telah mengambil kembali harta benda yang tidak sedikit jumlahnya, yang selama ini telah mereka kuasai. Kerana beratnya tekanan tersebut, diperkirakan mereka meracun Umar, kemudian sakit dan wafat pada bulan Rejab tahun 101 Hijrah. Ya, termasuk kalau kita baca sejarah, tanah yang dirampas oleh Umar bin Abdul Aziz ni di satu daerah
separuh tanah masjid. Di atas tu ada masjid. Tapi masjid tu besar. Separuh tanah masjid tu rupanya masa gubernur dulu diambil tanah milik gereja yang telah digazetkan. Bila Umar Abdul Aziz naik, dia memerintahkan diruntuhkan separuh masjid tu. Serah balik tanah tu kepada pihak gereja. Zalim, kamu ambil hak orang lain ni. Marah betul dia. Dia suruh runtuh. Akhirnya dirundingkanlah. Berunding-berunding. Padri sendiri, padri besar, saya tak ingat nama dia. Dia melihat keadilan itu. Lalu dia hantar wakil pergi menghadap Umar bin Abdul Aziz, membawa cadangan dia. Bahawasanya dia kata beginilah. Ya, akan masjid tu dah dibuat lama. Kemudian besar, cantik, itu masjid orang Islam. Kalau kamu arahkan diruntuhkan, katanya padri ni nanti mendatang dendam pula di kalangan umat Islam yang jahil. Berterusan nanti permusuhan. Kalaulah boleh dipersetujukan, kata padri ni, biarlah masjid tu kekal, jangan diruntuhkan. Cuma sukat berapa ekar tanah kami yang milik gereja diambil, gantikanlah di tempat lain, kami buatlah gereja di situ. Gitu. Maka bersetuju Umar Abdul Aziz. Dia menyatakan ini cadangan yang baik. Maka tak jadilah diruntuhkan masjid tu, tapi ditukarkan dengan tanah yang lain. Macam bagi pada persatuan gereja diorang lah. Begitu. Ini keadilan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Pernah juga datang. Dia beberapa orang daripada kerabat, adik-beradik belah bini dia, belah isteri dia. Mereka datang mengadu. Mereka kata, wahai Umar, saya datang ni. Umar kata, datang nak buat apa? Ada satu kes tu, dia ni datang nak minta ditambah lampu. Makna daripada macam istana hinggap dia lah. Dari situ nak jalan ke masjid jauh. Ada suruh tambah lampu tu, lampu sepanjang jalan, supaya terang saya berjalan tu nampak cahaya. Lalu marah Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz kata, di mana cahaya dalam hidupmu? Kamu Islam kan? Dia kata, ya. Beriman tak? Dia kata, beriman. Lalu mana cahaya Islam dan cahaya iman kamu? Sampai tak cukup nak jalan berasa gelap merata. Atau dalam dirimu tidak ada cahaya? Kata Umar bin Abdul Aziz. Pulang ke kawasan kamu. Demi Allah, aku tidak akan izinkan setitik minyak untuk menyalakan api yang diambil dari hak rakyatku. Balik. Patah balik sesaja aja. Itu yang dia ni, beberapa yang lain. Banyak yang kena macam ni. Ada yang minta kertas. Minta bajet kertas. Dia kata sepatut setahun 1000 rim. Sekarang dah tinggal 300 rim aja. Dia datang jumpa Umar minta tambahlah sikit bajet. Saidina Umar dah cek semua. Bajet bagi katalah 500, nak beli 1000 rim. Yang pakai 200 je, 300 dah nyencong ke lain. Umar tak bagi ya. Dia kata kertas tak cukup lah apa semua. Umar kata, tidakkah kamu banyak memelihara kambing? Dia kata, ya. Sembelih kambing tu, bersihkan kulit dia. Kalau tak cukup kertas, tulis di atas kulit-kulit kambing, aku tidak akan izinkan hak rakyatku diguna pakai segini rupa. Itu yang kertas yang pen macam-macam. Minta lilin lah apa semua. Semua dia tak luluskan. Mereka-mereka ni lah, pegawai-pegawai bawah ni, dia dah mula rasa terancam. Dia kata lagi lama kita biar Umar bin Abdul Aziz ni, iyalah maknanya lagi berat lah. Yang dah sedia ada pun dia rampas. Yang ada bajet dia turunkan. Tapi kita panggil treasury ya, perbendaharaan negara melonjak naik, increase. Rakyat jadi senang. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dia memperhitungkan rakyatnya, bukan gubernurnya, bukan pegawai-pegawai dia sangat. Dia sendiri pernah ketika baru naik jadi khalifah, dibawa melawat dan dia hadirkan di hadapan dia 40 dayang. Dayang lah, kita orang Melayu panggil dayang ya. Yang dalam istilah dia panggil hamba lah.
Gundik-gundik perempuan, pembantu-pembantu ni. Ada yang daripada Turki, ada dari Mesir, Tajikistan, Sin, Afghanistan, banyak wilayah. Dia lawan-lawan semua, 40 orang. Umar bin Aziz kata, ni apa ni? Lalu kata, macam set Paul dia lah. Dia kata, wahai khalifah, ini beginilah. Siapa je naik jadi khalifah, dia kena ada lah pembantu dia. Umar kata, cukuplah Allah menjadi pembantu aku. Lalu dia jumpa seorang-seorang, dia suruh panggil menghadap dia. Kamu dari mana? Dia kata, saya dari Afghanistan. Dengan nama Allah, kamu saya bebaskan. Nah, ambil ni, 1000 dinar. Balik, pergi buat penghidupan di sana. Kamu dari mana? Saya dari Turki, dari Istanbul. Nah, ini belanja kamu dibebaskan, pergi. Buatlah kerja yang sepatutnya di Istanbul. Ni dari mana pula? Dari Mesir. Pergi balik Mesir, saya tak nak kamu. Ni, saya bagi sedekah. Pergilah gunakan. Begitu. Sehingga 40 orang ni, dia bebas merdekakan semua. Dan dia begitu, cukuplah isteri dan anak-anakku di samping Allah menjadi pembantuku. Nah, itulah Umar bin Abdul Aziz itu. Dia meninggalkan contoh tauladan yang tidak dapat nak digambarkan. Dia berlalu jalan kat kubur, berhenti menangis, dia bercakap seorang. Assalamualaikum, apa khabar? Macam mana kamu? Lama mana dah duduk bawah tu? Lepas tu dia jawab sendiri. Hai, diam aja. Muka dah tinggal tengkorak kan? Badan dah tinggal tulang-tulang je kan? Ulat dah penuh dalam mata, telinga, mulut ya. Aduhai kematian. Aduhai maut. Jatuh dan dia pingsan. Ini Umar bin Abdul Aziz. Orang yang alim, dia dapat betul-betul alim Tok Wan dia. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ialah tu kehendak Allah ya. Orang-orang baik, orang-orang alim macam ni, dia tak lama. Allah nak muliakan dia syahid. Pagi hari raya, orang ramai dah berpuluh-puluh ribu tunggu di masjid solat raya ni. Lalu dihantar akan rombongan untuk ambil dia di rumah lah ya khalifah. Dengan kereta kuda, perhiasan apa semua. Lalu Umar bin Aziz kata, ni apa ni? Sebanyak-banyak kuda segala apa. Ke seorang naik 10 kuda? Apa ni? Tu tahun-tahun pertama tu dia jadi khalifah, dia tak tahu. Mereka kata, ini kenderaan kamu, kuda untuk kamu naik. Ini semua nak escort lah pergi masjid. Alangkah celakanya kita, kata Umar. Kita merasakan kita raja. Sebenarnya di sana ada raja yang lain, iaitu Allah Qadir Rabbul Jalil. Cukup, tinggalkan saja di sini. Lalu dia ambil tongkat dan dia berjalan, diikutlah, dia escort dia. Sampai ke masjid, masuk tongkat, bagi salam, bayang. Ini zuhud ini bukan benda yang boleh dibuat-buat ya. Dia merupakan amalan, tarbiyah, pendidikan, pengalaman hidup. Dia daripada anak orang yang paling kaya. Umar ini bukan cikai-cikai. Tapi sebaik dapat jawatan khalifah, dia sakit. Isteri dia kata, aku tak pernah tengok dah Umar bin Abdul Aziz ni senyum sejak hari ketika mana dia naik menjadi khalifah. Kecuali aku lihat senyumannya pada hari dia nak meninggal dunia. Dia kata isteri dia. Rahimahullahu ta'ala. Mereka-mereka ni orang-orang yang menjadi contoh.